Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amrid dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa naghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammin bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahi wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat, hadirin wal hadirat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pertama-tama kali sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Jalla Jalalah. Pada malam yang berbahagia ini dapat sama-sama kita menyambung kembali, dapat kita bertemu dalam siri tazkirah Ramadan. Di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, di rumah Allah yang indah lagi mulia ini, kita dipertemukan atas izin dan taufik serta inayah daripadanya, dapat kita berkumpul pada malam yang berbahagia ini. Ala kulli hal, ana ucapkan jazakumullah khairal jaza pada pihak surau yang sudi menjemput, yang mana rasanya dah banyak kali cuba untuk merisik. Ya. Bukan merisik untuk anak dara ke apa, bukanlah. Dah lama banyak kali cuba merisik, dan nak merisik untuk Ramadan ni pun rasanya berkali-kali juga tunggu jawapan. Dan alhamdulillah, kebetulan tadi ada program iftar di Teluk Penglima Garang. Jadi anak kata mungkin lewat sikit sampai kot, sebab jam ada 2 aksiden di Sejangkang dengan di Jambatan Johan Setia tadi. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak bicarakan tazkirah kita pada malam ini, namanya pun tazkirah. Jadi tazkirah ni tuan-tuan dan puan-puan, dia tak lama. Paling lama pun 30 minit tu dah paling lama lah tuan-tuan. Dia nak lama sikit lagi, dia kena buat kuliah. Lama lagi, dia kena buat forum pula. Itu kaedah dia tu. Nama pun tazkirah, artinya peringatan. Jadi kita memberi ingat sama-sama, baik ana yang bercakap, tuan-tuan puan-puan yang mendengar, insya-Allah. Jadi kita nak bicara pada malam ini kesan selepas Ramadan. Bagaimana kepribadian seorang hamba apabila Ramadan itu telah berlalu, dan bagaimana diri dia setelah mana Ramadan itu berlalu. Sebab apa ana pilih tajuk ini, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian? Sebab bila mana kita berada di bulan Ramadan ni, Ramadan itu dipanggil bulan madrasah. Jadi bila mana dipanggil bulan madrasah, artinya ada di sana peperiksaan. Yang mana ketika ini kita sedang melaksanakan peperiksaan ketika ini, tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita sebut peperiksaan, maka keputusan dia bukan ketika ini. Keputusan dia bila, tuan-tuan dan puan? Kalau SPM, keputusan dia selepas 3 bulan baru dapat keputusan. Maka keputusan, keberkesanan, berjaya ataupun tidak, atau sebaliknya, amal Ramadan pada diri seorang hamba itu dilihat selepas Ramadan meninggalkan dia. Itu kesan dia, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu ulama sebut Ramadan ni, kata ulama, 2 perkara. Pertama, kata ulama, syahrul Ramadan syahrul ibadah. Kedua, kata ulama, syahrul Ramadan syahrul tarbiyah. Ramadan yang pertama, kata ulama, bulan ibadah. Kedua, kata ulama, Ramadan bulan tarbiyah.
Bila sebut bulan ibadah ni tuan-tuan dan puan-puan, maka kita kena faham di antara ibadat dengan adat. Jadi kita lihat kalau kat negara kita ni tuan-tuan dan puan-puan, Ramadan ni dia jadi super adat. Dia jadi super adat. Kenapa anak kata gitu tuan-tuan dan puan-puan? Sepatutnya 15 malam yang terakhir Ramadan melimpah ruah yang hadir ke masjid, yang hadir ke surau tuan-tuan dan puan-puan. Artinya yang hadir itu lebih ramai daripada minggu yang pertama Ramadan hari itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah. Karena itu kalau di negara-negara Arab, Ramadan paling meriah dan lebih meriah daripada Syawal. Anak pengalaman pernah berada di Saudi, pernah berada di Mesir, pernah berada di Jordan dan pernah berada di Yaman. Jadi bulan Ramadan tu kita pernah berada di sana. Paling lama di Saudi lah tuan-tuan, sekitar lebih ke 8 tahun duduk sana, duduk ngaji sana. Jadi kita tengok, kalau tuan-tuan perempuan pernah umrah Ramadan Syawal, maka kita akan dapat lihat bagaimana meriahnya Ramadan di bumi Mekah dan Madinah, tak usah ceritalah. Tapi bila mana sampai Syawal tuan-tuan dan puan-puan, keadaan tadi nampak biasa, dia tak nampak luar biasa. Tapi Ramadan, dia punya luar biasa, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau kita pula, Ramadan ni biasa-biasa je. Kalau ayat budak-budak, biasa-biasa dia kata. Tu ayat budak-budak lah tu. Tapi dia punya Syawal, Masya Allah, luar biasa tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun hakikat tak boleh rentan negeri, nak balik kampung tak boleh, tapi nak sambut raya ni, Masya Allah, jam jalan dekat Seksyen 7. Jam jalan dekat depan PKNS dengan SACC Mall Shah Alam. Ingat jam sebab aksiden ke apa ke? Rupa-rupanya berduyun-duyun umat manusia ramai dekat bazar raya nak beli baju raya. Macam-macam lah tuan-tuan dan puan-puan. Sebab semangat dia nak raya tuan-tuan dan puan-puan. Maka sebab tu anak katakan, sebahagian masyarakat mereka beranggapan Ramadan ini sebagai adat. Bila mana beranggapan Ramadan ini sebagai adat, maka dia tak jadi ibadat dalam kehidupan. Akhirnya yang kedua kata ulama, nak jadikan Ramadan bulan tarbiyah tadi, akhirnya gagal dalam kehidupan umat manusia ketika itu. Sebab itu Allah Ta'ala ni dia maha adil dan maha mengetahui. Kerana dia yang menciptakan. Apa yang dia cipta? Kerana pada manusia ini ada tujuan, ada matlaman Allah cipta kita. Artinya Allah Ta'ala dia tak cipta kita ni suka-suka, sembrono kata orang Jerman. Tak. Dia tak cipta kita suka-suka tuan-tuan dan puan-puan. Ada tujuan, ada matlamat dia. Maka apa tujuan Allah Ta'ala cipta kita ni? Allah sebut dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-51 surah 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," kata Allah. Muhammad, aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah. Kenapa Allah sebut jin wal ins? Allah tak sebut al-ins wal jin dulu. Sebab sebelum Allah cipta kita, dia cipta jin dulu tuan-tuan dan puan-puan. Maka Allah kata, tujuan aku ciptakan jin dan manusia ni, kata Allah, illa liya'budun, untuk mengabdikan diri pada aku, untuk menyembah aku semata-mata. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ada tujuan dia, ada matlamat dia. Allah Ta'ala ciptakan kita tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah. Maka Allah Ta'ala tu dia yang ciptakan syaitan, dia ciptakan jin, dia cipta iblis. Maka dia tahu. Dan kita juga mengetahui apa kerja syaitan, apa kerja iblis tu. Kerja dia tak lain tak bukan mengalang, menghasut, menggoda, menyesatkan umat manusia. Itu kerja utama dia. Maka bila mana Allah berikan dalam setahun adanya satu bulan dipanggil Ramadan Al-Mubarak, yang dipanggil bulan ibadah, maka sengaja Allah Ta'ala belenggu iblis, Allah Ta'ala kunci iblis, Allah belenggu, Allah kunci syaitan laknatullah. Untuk apa? Supaya bagi mudah kita nak beramal dan ibadah di bulan ini tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu, kalau ada orang nak berubah, ada orang nak taubat, inilah kesempatan masa bulan yang sangat-sangat sesuai tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa gitu? Sebab Allah sebut syahrul Ramadan alladhi unzila fi'il Quran, kata Allah.
bulan Ramadan padanya kata Allah aku turunkan Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala. Patut Allah turun saja Quran tu dak. Hudal linnas kata Allah. Quran ni kata Allah petunjuk bagi umat manusia kata Allah. Bila Allah kata hudal linnas petunjuk Quran bagi umat manusia, artinya Quran itu untuk semua tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran itu disebut oleh Asy-Syaikh Imam Hasan Al-Banna rahimahullah, Al-Quran ad-dusturna, Quran itu panduan kehidupan kalian kata Imam Hasan Al-Banna rahimahullah taala. Maka benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan pada kalian kata Nabi, taraktum fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatihi. Dan Nabi kata apa dia? Aku tinggalkan pada kalian kata Nabi dua perkara, nescaya jika kalian pegang teguh dua perkara ni, kalian tak akan sesat dan tak akan ada yang boleh menyesatkan kalian. Apa dia? Kitab Allah, Quran, wa sunnati, sunnahku, hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Asy-Syaikh Imam Hasan Al-Banna sebut Al-Quran itu sebagai panduan, maka Al-Quran ini diumpamakan, diibaratkan seperti Waze lah, tuan-tuan nak membuat Google Maps. Mana kita nak pergi, kita tak tahu jalan tadi, kita nak pakai Google Maps, nak pakai Waze. Walaupun kadang-kadang Waze tu wasting time jugalah kadang-kadang tuan-tuan. Nak mai sini tuan-tuan, anda tak tahu tempat ni mana. Tahu Sungai Udang, tapi tak tahu apa Amazing High. Oh, nama dia lain macam nama dia tu. Eksklusif nama dia. Oh, Amazing High. Maknanya high belaka lah tu. Tuan-tuan perempuan. Jadi oleh kerana sampai sini, oh ke dalam rupanya, patut tak tahu. Sebab anda biasa, Sungai Udang ni biasa, sebab anda ada kuliah di Kampung Delik, Jalan Yadi, Kampung Delik Kiri, anda ada kuliah sana. Dulu Sungai Udang pernah ada kuliah juga, learning dia setiausaha masjid learning, rumah dia setiap bulan dulu. Tuan-tuan perempuan, kita cari. Sampai dekat Teluk Pulai tu, Simpang 4 tu, ikut hati nak terus. Tapi bila tak tahu kat mana ni, aku ikutlah mu aku kata. Ikut jugalah Waze tu. Tiba-tiba dia bagi belok kiri. Rupa dia suruh belok kanan, masuk belakang masjid Sungai Udang. Terus, mana dia buat aku pergi? Tiba keluar balik jalan yang sama. Aku kata apa? Kalau aku tahu aku terus, aku kata. Kalau aku tahu aku terus, cakap dengan Waze seseorang. Rupa sampai situ, dia suruh belok kanan, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah SWT sekalian. Maknanya nak kata tadi, kalau terus tadi sampai juga. Tapi sebab tak tahu kan, ikut jugalah. Itu yang kadang-kadang Waze kata, please make a U-turn. Kita pun U-turn jugalah. Rupa-rupa masuk parit. Sebab tak tahu, kadang-kadang tak tahu. Gitu jugalah Quran ni, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana kekuatan umat itu diantaranya pada Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu, Quran ni pun ada ulang tahun dia, tuan-tuan. Yang mesti kita raikan dan kita sambut. Bila sampai ulang tahun kelahiran kita, selalunya confirm orang akan sambut. Ulang tahun yang pertama, 1 liling. Ulang tahun 10, 10 liling. Sampai ulang tahun ke-90, 90 liling. Duk tiup tangga gigi palsu. Confirm sambut selalunya. Kalau tak mak ayah dia ingat, anak menantu cucu dia sambut. Gitulah Quran ni pun dia ada ulang tahun dia. Bila? Ramadan. Mana bukti? Tadi anda baca tadi. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Ramadan padanya bulan aku turunkan Quran kata Allah. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan kata Allah. Quran itu petunjuk linnas bagi tiap-tiap umat manusia kata Allah Subhanahu wa taala. Bagi semua orang kata Allah Taala. Tapi tengok, ada beberapa ayat yang Allah Ta'ala tuju bukan untuk semua manusia. Hanya sebilangan kecil saja. Contoh, Al-Baqarah ayat kedua. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin kata Allah. Inilah kitab kata Allah, la raib, yang tak ada keraguan dalamnya kata Allah. Tapi bagi siapa yang tidak ragu pada Al-Quran ni, yang tak ragu pada Islam ni, Allah kata hudal lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua Allah sebut wa nunazzilul Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin kata Allah.
Dan kami turunkan Al-Quran ini, kata Allah, sebagai syifaun, penawar, syifaun, penyembuh, kata Allah. Wa rahmatun, dan rahmat. Ibnu Katsir dalam syarah tafsirnya mengatakan rahmat di situ antaranya ialah kasih sayang Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Lil mu'minin, bagi orang-orang yang benar beriman pada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Betul tengok, bila sebut Quran itu sebagai syifaun, penawar, penyembuh, tuan-tuan puan-puan, sampai masa pemerintah ni dia kena ikut, kena balik bawa cara Quran sungguh-sungguh. Tu. Suatu kata Abu Lais dalam kitab Al-Hikam. Abu Lais kata apa? Apabila tiada ada keyakinannya, ni bahasa kitab lama, kitab kuning tu. Apabila tiada ada keyakinan menambahkan keraguannya, maka tiada ada jalan bagi dia. Pening pala tu. Pening pala. Hak cakap ni pun pening juga. Yang mendengar pengsang tu. Kitab lama ni kau tak kena gaya kita baca, memang pening tuan-tuan puan. Tapi nak ceritanya apa kata Abu Lais? Maknanya kalau timbul keraguan, maka Allah Ta'ala tak akan berikan jalan bagi dia. Buatlah macam mana sekalipun. Ni amat mendalam kata Abu Lais dalam kitab Al-Hikam, tuan-tuan nak puan-puan. Kita tengok lah ni macam-macam dunia cuba buat. Macam-macam dunia cuba buat obatnya, SOP-nya. Negara kita pun macam-macam SOP cuba buat. Makin macam-macam, makin tinggi kes tadi, tuan-tuan nak puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada negara yang langsung dah tak ada kes, seperti Vietnam dengan Brunei Darussalam. Tuan-tuan dan puan-puan, cuma baru-baru ni raya Cina hari tu, Vietnam naik sikit, 20 kes, 30 kes. Brunei habis. Kebetulan ada sahabat, memang orang Brunei, sahabat pengajian dulu, salah seorangnya pegawai Imam Masjid Sultan Hasan Bolkiah. Bila dok viral, kita tengok di media sosial dok viral apa ni Brunei semayang rapat, di Brunei apa nama ni tak pakai face mask lagi dah macam biasalah. Kita pun tanya sahabat kita, betul ke Syekh info ni kita dok baca di Facebook sebagainya? Dia kata alhamdulillah ustaz, betul. Dia kata gini. Apa rahsia? Ada rahsia dia, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika itu pergantungan yang total kepada Allah itu amat kuat, tuan-tuan puan. Sebab itulah konteks kita nak tawakal, tauhid itu perlu kuat. Dalam konteks kita nak bertawakal, tauhid itu kena kuat. Karena kita takut di mulut tawakal, hati kita tidak tasdik dengan tawakal tadi, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takut. Jadi balik tadi, bila Allah mengatakan Quran itu sebagai obat, penawar, penyembuh, rahmat, kasih sayang lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Ni hebatnya Al-Quran. Sebab tu Quran ni ada segala, tuan-tuan dan puan. Masa tu tak mengizinkan kita nak cerita asas, tuan-tuan dan puan. Segala obat daripada penyakit tu, segala obat ada dalam Quran ni, ada semua. Tak ada yang tak ada. Sebab tu bila kita ngaji tafsir, antara ilmu yang kita kena khatam ulumul Quran. Kalau nak ngaji tafsir, tak ngaji ulumul Quran, mustahil je boleh tafsir. Kenapa? Karena Quran ni kalamullah, yang kita nak tafsir kalam Allah, maka tak boleh dia tafsir Quran tadi berdasarkan logik akli, logik akal dia, tuan-tuan dan puan-puan. Karena kita bukan tafsir kalam ketua kampung, bukan tafsir kalam pengurusi, bukan tafsir kalam ustaz. Tak. Kita tafsir kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Quran ni benar kata Nabi SAW, kullu da'a wa ada illa asam. Setiap penyakit ada obat, setiap masalah ada solusi dia. Ada penyelesaian, illa asam, kata Allah. Gapo dia asam? Asam Jawa ke? Ada. Asam kata Nabi, iaitu maut, yakni mati. Obat dia tak ada. Obat mati, tanamlah. Tapi setiap penyakit ada obat, setiap masalah ada solusi. Maka benar kata Rasulullah SAW, bila mana kita balik dari Quran, segala obat ada dalam Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan. Subhanallah. Obat sakit kepala ada. Ada. Kalau nak kena jumpa lah face to face, satu orang RM5.
Ah, obat sakit kepala ada, obat sakit gigi ada, obat sakit jantung ada, obat sakit hati. Oh, sakit hati tu pun macam jenis juga tu. Jiran beli TV 70 inci pun sakit hati juga tu. Tak boleh jadi dia kata. Tak boleh jadi dia kata. Tak tahu nak jadi macam mana, wallahu alam. Obat sakit apa lagi? Sakit lutut. Oh, parah. Orang sakit lutut kan? Dah berumur lutut dia minyak pelincir habis. Nak bangun sujud nak bangun rakaat kedua tu imam walad dhalim baru tegak dia tuan-tuan. Punya lambat nak bangun. Ubat sakit lutut ada. Ubat apa? Suami degil. Suami degil puan-puan. Ada ubat dia. Suami saja degil ke Ustaz? Isteri pun degil betul ya Allah Ustaz. Nak ajak pergi surau punya liat. Kalah tanah liat dia kata. Ada ubat isteri degil. Tapi mujarab kena tiup dekat ubun kepala dia. Anyayuk. Malam ni tak tidur dua-dua. Adegan tiup meniup. Kalau suami tak ikut tak apalah, malangkan balik, bang awak tidur dululah bang. Isteri tak ikut tak apa jugalah, malangkan balik, yang awak tidur dulu. Pasal apa? Dia nak tiup. Tapi dua-dua datang malam ni, dua-dua tak tidur malam ni. Nak tiup meniup. Anak kita malas nak sekolah. Semua ada lah, Masya Allah. Jodoh tak sampai, ada belaka. Tapi di tengah-tengah dia usaha dan ikhtiar nak mencapai tawakal tadi, maka Imam Ghazali kata mesti ada usaha dan ikhtiar sebelum mutawakal bulat-bulat, kata Imam Ghazali rahimahullah. Mesti ada usaha dan ikhtiar. Ada belaka. Tak ada yang tak ada. Itu yang kadang-kadang kita guna medical card kan. Doktor telefon kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Ustaz sahajalah nak tanya. Ustaz ni bila datang klinik saya? Dia tanya aku pula bila lagi klinik dia. Apa pasal doktor? Ustaz saya dok tengok Ustaz dah setahun tak pakai medical card Ustaz. Tak sakit nak pergi jumpa buat apa aku kata. Jarang sangatlah. Bak kata Piramli kadang-kadang. Tuan-tuan. Doktor tanya kita pula, Ustaz ni setahun, 2 tahun tak datang, tak sakit-sakit ke? Ada sikit-sikit lah. Yelah kalau yang berat-berat tak ada ke? Setakat ni alhamdulillah tak ada lah. Apa amalan Ustaz? Doktor tanya aku pula. Patut dia lagi tahu. Tuan-tuan perempuan, patut dia lagi tahu logiknya. Bila dia tanya kita cerita ke dia lah. Amal ayat ni doktor, amal zikir ni doktor. Selain amal ayat-ayat tadi, amal sunnah Nabi paling mudah apa dia? Kurma. Apa lagi? Buah kismis. Apa lagi? Madu. Nak bermadu tak boleh. 3 ni. Muslimat lain macam dia pandang aku. Lepas dia tunggu depan kereta aku nyanyi. 3 ni paling mudah lah. Nak makan buah tin, bukan buah dalam tin tu. Nak makan buah tin pun payah. 3 ni amalkan. Madu, kurma, apa nama ni, kismis. 7 biji madu, ni 7 biji madu, mapuh lah. 7 biji kurma, 7 biji kismis, madu 2 kali, pagi sekali, malam nak tidur sekali. Amal, insya-Allah. Tapi kata Abu Laits, maaf, kata Ibnu Atta'illah, dia kata apa? Bila mana timbulnya, apa dia? Iya ke? Boleh ke? Dia timbul gitu, maka tiada ada jalan bagi dia, kata Abu Laits Ibnu Atta'illah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab benda tu memang dijamin oleh Nabi, dijamin oleh Allah. Tu. Kita timbul jerawat kan? Timbul jerawat batu pula. MC dia tuan-tuan puan. Buat apanya MC? Jerawat batu. Punya malu nak pergi pejabat tu. Macam-macam gila farmasi beli macam T3, T10, apa T lagi? T semua dia beli. Nak tutup jerawat batu ni. Padahal tuan-tuan puan ingat masa ngaji dulu, Syekh Dr. Muhammad Najibullah. Bukan Najib, Najibullah. Kan salah sebut pun payah juga tu. Ya. Tuan-tuan puan, waktu tu kan, kita ni remaja kan. Lah ni pun remaja lagi, nak exchange lebih tu. Tumbuhlah sebiji lah tuan-puan. Jumpa ke Syekh. Macam mana nak hilang ni Syekh? Syekh kata apa? Sebiji jerawat tumbuh ke pipi mu punya risau kau. Goblok juga mu ni. Dia tak kata goblok lah. Terjemahan dia malam ni gitulah tuan-puan. Syekh yang tua-tua ni biasa, ayat dia orang Arab ni biasa kalau gitu. Kita yang luar biasa tuan-tuan. Lepas tu Syekh kata, mu risau kau?
Allah, risaulah Syekh. Pasal apa mau risau? Tangan ni gatal nak usik saja. Lepas tu nak hilang macam mana Syekh? Syekh kata apa? Mu amal sajalah uduk tu. Jangan tunggu solat kata Syekh. Uduk kata Syekh. Batal uduk tu sebaik-baik perawat kata Syekh. Alhamdulillah tuan-tuan puan, sampai ke sudah. Alhamdulillah. Padahal kiri kanan muka ni ada parut tuan-tuan puan. Al-maklumlah dulu budak nakal kan. Main pisau kerja dia. Bila tok kita nak capai, nak ambil pisau, kita tarik, kena toreh sini. Nak toreh apa, nak pokok getah tak dapat, kita toreh muka sendiri. Hilang. Pasal apa hilang tuan-tuan puan? Tu kuasa Allah Ta'ala uduk dia kata. Teringat almarhum Ustaz Datuk Ishak Baharum. Bila dia datang satu masjid, sahabat kata apa? Berserinya muka Ustaz Ishak Baharum, dia kata, kalau mati lampu malam ni di masjid kita ni, nescaya bersinar masjid ni. Tuan-tuan tanya apa amalan dia. Oleh kerana anak dengan arwah ni rapat, antara amalan arwah ni tuan-tuan puan, batal wuduk. Subhanallah. Tuan-tuan puan, tu amalan dia tu. Tapi syarat dia apa? Bukan yakin saja. Tasawufnya mengajar kita ainul yakin, kena yakin seyakin-yakinnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tu tuan-tuan. Sebab itulah nak rawat hati kita ni, bila mana ulama kata Ramadan syahrut tarbiyah, nak rawat hati dipanggil nafsu, kerana Allah biarkan nafsu, Allah belenggu syaitan. Kalau nafsu ni pun Allah belenggu, tuan-tuan buat nyaya kita tinggal kulit dengan tulang je. Sampai masa nak maghrib buka puasa, kawan kata, buka puasa lah. Tak boleh buka. Pasal apa? Nafsu elak. Nafsu tak ada. Kerana nafsu ni maknanya keinginan. Nafsu itu kemauan. Tuan-tuan, puan-puan nak datang malam ni, ini kerana nafsu, tuan-tuan, keinginan, kemauan kita nak pergi sini. Kalau kita kata nak pergi bazar raya, dia pergi bazar raya. Kerana hati kita ni umpama steering. Mana kita pergi, dia bawa tuan-tuan dan puan-puan. Gitu jugalah kita ni. Hati kita ni umpama seperti steering tuan-tuan dan puan. Kalau kita bawa dia betul, betul lah dia. Tak betul, tak betul lah dia. Kerana pada hati, duduk sebelah kiri kata Nabi SAW, hati itu adalah main switch kita. Kalau tutup switch aircon, mati aircon. Tutup switch lampu, mati lampu. Tutup switch kipas, mati kipas. Tapi kalau main switch tuan-tuan puan-puan tutup, segala apa menyala dia pun malap tuan-tuan dan puan-puan. Gitu jugalah hati kita ni umpama main switch. Bila mana hati kita ni malap, maka keadaan kita dia tak akan berada atas landasan yang betul tuan-tuan dan puan-puan. Jadi macam mana nak didik nafsu kita ni? Biar nanti habis Ramadan, ibarat kata Imam Ghazali dalam kitab Penawar Hati, ni kitab dia. Ni kitab ni saja duduk sini ya. Biar bagi ingat. Kurang-kurangnya ada benda mu tak tahu. Pasal Syekh kata apa? Kalau mu tahu sekalipun mu letak kitab depanmu. Supaya apa? Supaya elak sifat riak kata Syekh. Duduk letak sini. Kadang-kadang kita duk faham, kadang-kadang ustaz bawa kitab juga ke? Okey lah Tok Guru bawa kitab, anak murid steady ya, bukan sini. Bukan sini ni apa nama ni, Amazing High lain, di Putra High. Dalam kitab ni kebetulan Imam Ghazali sebut bila Ramadan meninggalkan kalian, lafazkan talak 3 pada dia. Pada siapa? Pada nafsu. Kenapa talak 3? Talak yang tak boleh rujuk lagi dah. Maknanya tak nak rujuklah nafsu yang menyesatkan kita tadi ni. Tapi nak didik macam mana? Ni untuk akhir. Nak didik macam mana ni? Imam Ghazali kata ada 5 obat nak didik nafsu kita, hati kita. Obat ni tak ada jual di hospital Tengku Abdul Rahimah, tak ada tuan-tuan. Tak ada. Lepas tu anda pergi 2 kali masuk hospital Tampoi dengan Tanjung Rambutan. Bukan aku masuk sana sebab tak betul. Tu kadang tak betul, hurai pun bahaya juga tu. Dia keluar cerita pun, ustaz pernah masuk Tanjung Rambutan lah. Anyanya tuan-tuan. 2 kali anak pernah pergi ke Tanjung Rambutan, dijemput, sekali di Tampoi. Dia pasal Malaysia ni ada 2 universiti gila.
Satu University of Tampoi, kedua University of Tanjung Rambutan. Dua ni teman. Kita kata orang gila ni, kita kata dia gila. Betul tak? Kenapa kita kata dia gila? Mungkin kerana pakaian dia, tingkah laku dia, kita kata dia gila. Zahir kita kata dia gila, hakikat dia tak gila. Percaya tak percaya? Cuba tanya. Oi, kau gila ke? Siapa gila? Engkau lah gila. Dia kata kita pula gila. Orang gila dia tak ngaku gila. Orang gila tak ngaku gila. Betul orang yang alim tak usah ngaku alim. Wali tak akan mengaku wali. Kalau dia wali mengaku wali, bukan wali, itu kuali tuan-tuan. Dia tak boleh ngaku gitu. Tuan-tuan. Maka kita pergi jumpa. Macam-macam cara nak bagi obah dia. Batu teringat Datuk Jamal Abdillah. Ketika mana dia masuk ke pengasih. Ana pernah 2 kali dengan dia. Last jumpa dia di Jalayadi. Masa sarapan di warung dekat sebelah klinik kucing desa tu. Tuan-tuan pernah makan dengan dia? Oh, dahsyat aku tuan-tuan. Tuan-tuan tengok sebelum tu macam-macam cara. Bila dia masuk pengasih tuan-tuan, tu dia kata ke kita, dia kata Ustaz, 80% dia kata 80% segala rawatan tadi, rawatan cara Islam, iaitu Al-Quran dan zikir. Tuan-tuan, Al-Quran dan zikir. Orang gila tu kita kata dia gila. Bahasa lain orang panggil apa? Swiss dia putus kata orang. Swiss dia putus kata orang. Tuan-tuan, kenapa sampai tahap dia jadi gitu? Orang panggil stres, depres, akhirnya jadi gila dan macam-macam. Dalam tasawuf dipanggil rohani. Bukan kat rohani sini. Dia dipanggil rohani tuan-tuan. Rohani, roh. Yakni dalaman kita. Tuan-tuan, COVID ni banyak orang bunuh diri. Banyak kes. Anas sendiri dapat 4 kes tuan-tuan. 4 kes. 3 ni nak hampir bunuh. 1 ni tuan-tuan, kawan dia lalah bunuh diri juga. Tak boleh buat apalah. Tuan-tuan, sampai nak bunuh diri pasal apa? Tengok. Yang 3, cerita 3. 1 ni dah sampai ke akhirat dah. 3 ni pasal apa? Putus cinta. Putus cinta, sontoloyo juga rupanya. Macam tak ada tina lain dah. Laki ni jantan. Oh, tak gentleman Putus cinta. Pasal apa? Bila COVID kena buang kijau. Gila friend. Tahu gila friend? Girlfriend lah. Gila friend tak boleh terima. Buaya friend kena buang kijau. Mungkin fikir duit tak ada, apa tak ada. Putus. Nak bunuh diri. Anak jawab mudah je. Pergilah bunuh diri kalau berani. Tak bunuh akhirnya. Ingat dia berani ke? Tak berani. Yang kedua kenapa? Sebab syarikat merudum. Yang ketiga kenapa tuan-tuan? Yang ketiga sebab tak kena buang kijau. Tapi company hold dulu. Gaji tak jalan. Buntu dia. Sampai tak terurus diri dia. Tuan-tuan, Ana jawab mudah saja. Siapa pengharapan kita? Kalau kita ni mengharap pada dunia, dunia meresahkan kita. Kalau kita mengharap pada dunia, dunia meresahkan kita. Kerana dunia takkan pernah menyenangkan kita, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah. Tapi letakkan pengharapan kita, pergantungan total kita pada Allah Subhanahu wa taala, kerana pergantungan sandaran pada Allah itu akan kekal sampai bila-bila, tuan-tuan dan puan-puan. Dia dengar kita kata gitu, dia kata apa? Saya ada rasa tenang lah Ustaz. Memanglah rasa tenang. Pasal apa? Allah kata, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ar-Ra'd ayat 28. Ketahuilah orang yang zikir, ingat Allah, hati dia, jiwa dia tenang. Siapa yang tenangkan? Allah tenangkan bagi dia. Ni tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu Imam Ghazali kata, nak didik hati nafsu, pertama yaqra'ul Quran, jangan tinggal baca Quran. Yang kedua kata Imam Ghazali, apa dia? Zikrullah, zikir, jangan tinggal zikir. 4 asas zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Selain dipanggil tahlil, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. 4 ni asas zikir, amalkan tiap-tiap hari, tuan-tuan nak membuat. Adapun nak upgrade, zikir harian Imam Ghazali rahimahullah.
Adapun nak tambah lagi tinggi, zikir-zikir yang makamnya tinggi, itu harus kita belajar di antara zikir tariqat. Ada yang betul, ada yang menyeleweng. Hak tu kena hati-hati. Kerana zikir tariqat makam dia tinggi. Ana di antara pengamal tariqat, mengamal saja untuk mengajar tidak. Kerana tidak sesuai. Ada zikir-zikir tariqat yang tinggi makam dia. Contoh, tak usah buat tuan-tuan. Apa di antaranya? Ya hu illahu ya hu illahu hu Allah. Tak lain macam tu. Malik malam buat nyanyi lagi yahu gapo yahoo.com ke. Lepas tu dok punya hu buang tu mana pula hu. Itu makam tinggi tu. Tu dengar saja tak apalah. Jangan mau buat pula tu. Nak cerita. Itu harus berguru lah tuan-tuan. Tu zikir. Isteri sambil masak nasi, lawan arah jam, selawat syifa 7 kali. Minta doa pada Allah. Ya Allah, satukanlah hatiku, suamiku, anak-anakku yang makan rezekimu, ya Allah. Satukan. InsyaAllah lah. Ini masak nasi nyanyi, tuan-tuan. Salahkan ku, jangan salahkan mu. Dua-dua salah pun. La haula wala quwata illa billah. Itu yang jadi penyanyi tu. Nih. Selawat syifa 7 kali. Zikir. Yang ketiga kata Imam Ghazali apa dia? Tasaddaqnahu, perbanyakkan sedekah. Tadi tabung lalu. Tabung lalu tu dia lalu bukan saja lalu tu. Ni tabung lalu dia senyum tuan-tuan. Tabung tak minta senyum Dia kata ustaz senyum pun sedekah. Tabung tak minta senyum, dia minta duit tabung tu. Bulan Ramadan Allah ganda 700 kali ganda pahala orang yang bersedekah di antaranya, subhanallah. Tuan-tuan, kita bersedekah, zahir kita sedekah tadi, infak tadi untuk surau, masjid, rumah anak yatim, sekolah tahfiz, betul? Hakikatnya yang tuan-tuan perempuan sedekah, yang tuan-tuan perempuan wakaf itu sebenarnya tuan-tuan perempuan sedang membantu, menolong diri tuan-tuan perempuan semula untuk di hari akhirat nanti tuan-tuan dan perempuan dirahmati oleh Allah. Subhanallah. Zahir untuk surau, hakikat kita sedang bantu diri kita sendiri sebenarnya. Yang ketiga. Yang keempat kata Imam Ghazali, solat malam jangan tinggal. Ni ambil kesempatan 15 akhir Ramadan, qiyamul lail, minima 2 rakaat tahajud jangan tinggal. Kalau sebelum ni banyak terkejut, tahajud jangan tinggal lah tuan-tuan, 2 rakaat. Kenapa nak kata gitu? Tuan-tuan, masa ni dah terlebih ni. Tapi jemputan ni tuan-tuan, sampai subuh lah insya-Allah. Tapi tinggal aku seorang nyanyi lah. Sikit tuan. Tuan-tuan, kenapa nak kata boleh tahajud? InsyaAllah. Azamlah. Anak pinjam bahasa orang tabligh. Azamlah tuan-tuan puan. Tahajud 2 rakaat. Tak usah awal sangat lah. Kita orang awam. Tak usah awal sangat tuan-tuan puan. Sebab tu diberi waktu imsak. Imsak 5.44. 5.45 lebih kurang lah kata. Imsak ni dengan subuh, times different, perbezaan 10 minit. Tak lebih dan tak kurang. Diberi imsak maknanya masakun, waktu berjaga-jaga. Batuk orang tua dulu-dulu dia jaga ni. Sampai imsak je. Dah berhenti. Imsak. Orang tua-tua dulu kan. Kita pun bodoh lah. Berhentilah juga tuan-tuan. Bila mengaji. Bukan tak boleh. Boleh kata syekh makruh je. Oh, tertipu punya. Orang dulu dia jaga sungguh. Maka imsak 5.45. Tuan-tuan bangun sahur 4.30, 4.45 ke, pukul 5 suku masih sempat lagi tahajud 2 rakaat tuan-tuan nak perempuan dirahmati Allah SWT sekalian. Tak usah 3.30, 4 pagi. 3.30, 4 pagi ni sebab masjid surau buat, sebab ramai berjamaah. Nak sahur lagi tuan-tuan. Kita pukul 3.30 pagi kita qiyam, tengok waktu ada lagi sambung tidur. Tidur, sudah 8 pagi. Syahid subuh tuan-tuan. Molek dah tahajud, subuh syahid. Tak usah awal sangat. Ni tuan-tuan bangun. Dan yang kelima akhir sekali kata Imam Ghazali, nak didik hati kita apa dia? Solat jamaah jangan tinggal tuan-tuan dan perempuan. Jangan tinggal. Dituntut orang laki-laki, orang perempuan tak dituntut sunat. Orang perempuan tak usah sedih, jaiz kata 50 orang. Orang yang ke 51, 52 balik duduk diam-diam sudahlah. Pasal apa? Allah Ta'ala ganti 2 kali pahala bagi orang perempuan. Subhanallah. Tak nak ke? Sebab tak nampak. Cuba nampak. Tak datang seorang pun malam ni. Besok jangan tak datang pula lah. Awak tak pergi ke? Ustaz kata 2 kali pahala saya dapat.
Tiba-tiba muslimin kata, mana pergi muslimat semua ni? Datanglah. Nak cerita orang ke-51, 52 tu, tak usah sedih berduka. Sebab Allah ganti 2 kali pahala, kata Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah SWT sekalian, ya, banyak yang nak dikongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan ni. InsyaAllah kita sambung lagi lah pada siri yang akan datang insyaAllah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa membimbing dan memelihara kehidupan kita semua, duniawi sampai ukhrawi, dan moga-moga kita sentiasa dikurniakan kesihatan dan kekuatan oleh Allah, khususnya di bulan Ramadan Al-Mubarak ni insya-Allah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekadar itu dapat saya sampaikan yang baik dari Allah, yang lemah atau ada sebab kekurangan atau terkasar bahasa datang dari kelemahan diri ana. Insya-Allah kita jumpa lagi di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimussalah. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وزخنا ومولانا محمد. صلاة ترويه من قيام شهر رمضان أثابكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد.
صلى الله وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخنا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله
ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات البركات والصلوات الطيبات. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أشهد أن محمدا رسول الله. صل على محمد كما صليت على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه. صلي الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخنا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين ولفرائضك مؤدين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولعفوك راجين وبالهدى متمسكين وعن اللغو معرضين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء راضين وبالنعماء شاكرين وعلى البلايا صابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين وإلى الحوض واردين وفي الجنة داخلين وعلى سريرة الكرامة قاعدين وبحور عين متزوجين ومن سودس واستبرق وديباج متلبسين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن وعسل مصفين شاربين بأكواب
وأباريق وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشهر الشريفة المباركة من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا اللهم من الأشقياء المردودين. إلهنا عافنا واعف عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأزواجنا ولأهلينا ولأهل بيتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشائخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. واكتب اللهم السلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والعزاة والزوار والمسافرين والمقيمين في البر والبحر من المسلمين. وقنا شر الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب السائلين. واختم لنا يا ربنا منك بخير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أوتروا ومجدوا وعظموا واقنطوا شهركم شهر الصيام رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخنا ومولانا محمد الله وسلم عليه. الصلاة وتر من قيام شهر رمضان أثابكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. صلي سنة بالتروعتين الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وقعت وتي أسابكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تبارك فلك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام علينا. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. كما صليت على وعلى محمد كما باركت على اللهم إنا أعوذ بك من عذاب من شر فتنة المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي. الله يا لطيف يا وافي يا كريم أنت الله. يا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. موجود لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. مقصود لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. معبود لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. عظيم لا إله إلا الله. 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 لا إله الله. لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق علينا وعليه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آمين آمين بجودك آمين بامتنانك آمين يا خير المسؤولين يا الله ويا راحم الضعفاء والفقراء واليتامى والمساكين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا من النار أجمعين. وتب وزكي واعف عمن يقول آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت صوم غد على أداء فوق شهر رمضان هذه سنة لله تعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua jemaah muslimin dan muslimat boleh ambil air di luar. Ada hamba-hamba baru menginfak air bungkus baru letak di luar. Sekian itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.